Kita berbincang pada petang ini berkenaan gastrik, GERD dan Ramadan. Tadi kita dengar ucapan pembukaan daripada Datuk moderator kita yang handsome. Kadang-kadang saya tengok ni dia orang Malaysia ke orang Arab? Confused. Dan pertama kita melihat macam mana puasa ini diturunkan. Kita sejenak minda kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Dari surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa seperti orang terdahulu, semoga kamu mendapat muttaqun, orang yang bertakwa. Jadi persoalan yang biasa kita dengar apabila Ramadan menjelang ini, kita dah hari ke-6, adakah saya boleh berpuasa sebulan bulan Ramadan bila ada penyakit gastrik, GERD ataupun Ramadan? Saya teruskan. Kalau kita melihat gambar rajah ini, ya, gambar rajah ini kita bertuah, alhamdulillah, kita berpuasa di negara kita 12 hingga 13 jam berbanding di tempat-tempat lain mereka berpuasa selama 15 hingga 20 jam. So, satu nikmat yang sepatutnya kita bersyukur pada Allah SWT dapat berpuasa tidak terlalu panjang, ya. Dan kalau kita melihat, ini adalah sedikit sebanyak gambar rajah yang mana sistem pencernaan dan perhadaman manusia yang terdiri daripada saluran makanan, esophagus, perut kita, dan juga usus kecil dan usus besar dan hingga rektum. Ini adalah gambar rajah yang biasa kita lihat, yang mana saluran makanan ini sepanjang lebih kurang 40 cm, perut kita, usus kecil sepanjang 7 meter dan 1 meter usus besar. Ini adalah anatomi ataupun sistem perhadaman pencernaan manusia. Kalau kita melihat dari segi gambar rajah ini, yang mana tempoh pengosongan perut kita berlaku apabila selama 4 hingga 6 jam apabila makanan berada dalam perut seperti makan, dan selama 2-3 jam lagi proses pencernaan, penyerapan zat-zat nutrien berlaku di usus kecil, dan tempoh sisa makanan yang tidak diserap yang akan dibuang akan dikumpul di usus besar selama 30 hingga 40 jam. Ini adalah basic konsep kepada sistem pencernaan dan perhadaman seseorang ataupun manusia. Kalau kita kita play video untuk proses pencernaan atau peringkat apabila kita menelan makanan, contohnya Datuk moderator kita buka puasa makan kurma, kita tengok pengaliran makanan di saluran makanan kita secara involuntary. Saluran makanan mengepam ataupun menyalurkan makanan yang disambut dalam perut kita yang sudah bersedia dengan kandungan asidnya yang warna biru itu, dan makanan itu akan dihancurkan dengan enzim, dengan jus, dengan asid sebelum makanan itu mengalir di usus kecil kita yang tuan-tuan dapat lihat itu. Dan sebahagian makanan yang mengandungi zat, nutrien akan dipecahkan lagi, jus-jus daripada organ-organ lain seperti pankreas akan keluar untuk mengoptimalkan proses pencernaan manusia. Apabila kita melihat dari segi dekatnya, makanan-makanan atau zat-zat itu yang keluar akan diserapkan di usus kecil yang dinamakan villi ataupun untuk menyerap makanan-makanan di usus kecil kita. Ini sedikit sebanyak penerangan kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana macam mana proses penghadaman dan pencernaan manusia. Seterusnya, ini adalah gambar rajah kepada usus kita, yang mana kita menggunakan alat-alatan ataupun kita kenal sebagai endoskopi. Kita Google perut kita, adakah penyakit-penyakit yang sebagainya, dan juga kita melihat usus di tengah usus kecil kita menggunakan endoskopi yang berlainan, panjangnya yang berbeza, dan juga usus besar, kolonoskopi, untuk kita Google dalam usus besar kita adakah masalah-masalah penghadaman dan sebagainya yang berlaku. Ini sedikit sebanyak yang kita gunakan. Seterusnya, saya nak menerangkan kembali tajuk kita pada petang ini. Tadi Datuk moderator pengurusi kita bertanya perkataan gastrik, GERD, ya.
Apa itu makna gastrik? Apa maksud gastrik? Gastrik ini dalam bahasa Latin gaster bermaksud stomach ataupun perut. Jadi kalau orang tu kata saya ada gastrik, semua orang tu ada gastrik. Semua orang mempunyai perut masing-masing. Tetapi apabila mereka mempunyai gastritis ataupun radang perut yang dinamakan gastritis ataupun inflamasi berlaku dalam perut yang mana merah berlaku seperti kita tengok di anak panah itu, di bulat itu, kemerahan, keradangan, jerawat-jerawat berlaku dalam perut kita. Itu bermaksud seseorang itu mengidap gastritis ataupun dalam bahasa simpelnya seorang itu mengidap gastrik. Makna GERD? Apa maksud GERD? Gastroesophageal reflux disease. Gastro mean perut, esophagus mean esophagus, saluran makanan. Reflux bermaksud kandungan daripada perut kita bercampur dengan asid, makanan yang telah dihancurkan mengalir kembali pergi kepada dinding saluran makanan kita. Kita namakan refluksi ataupun regurgitasi. Dan lama kelamaan seseorang itu boleh mendapat radang ataupun kita panggil penyakit reflux ataupun dalam bahasa Inggerisnya gastroesophageal reflux disease. Itu maksud ataupun makna dari segi istilahnya perkataan gastritis, gastrik dan GERD kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So kalau saya ulang lagi, apa itu gastrik? Radang ataupun inflamasi yang berlaku dalam lapisan dinding perut kita dan jika tidak dirawat, lama kelamaan boleh menghakis dinding atau perut kita menjadi luka, menjadi ulcer, dan yang paling menakutkan adalah inflamasi ini berpotensi bertukar menjadi barah ataupun kanser perut kita. Nanti saya uraikan macam mana dan apakah penyebab-penyebab berlakunya penyakit gastritis ataupun inflamasi ataupun penyakit gastrik. Ini satu benda yang penting. Dianggarkan sekurang-kurangnya 20% inflamasi bertanggungjawab dalam badan kita, mana-mana organ yang akan berpotensi besar menjadi barah. Dalam hal ini, radang dalam perut, kalau tidak mengambil ubat-ubatan dan berlaku secara kronik, berpotensi besar menjadi barah perut di masa yang akan datang. Dan kita melihat segi gambar rajahnya, kalau perut itu kita katakan setengah pesakit akan berkata kepada saya dan rakan-rakan perubatan, rasa terbakar ataupun di dalam dada dan senak perut dan sebagainya kerana berlakunya proses inflamasi ataupun keradangan dalam perut seseorang itu. Apakah itu penyakit GERD? Saya ulangi lagi, radang yang telah berlaku dan inflamasi oleh kerana reflux ataupun kandungan makanan dan asid di dalam perut kita telah mengalir kembali ke dalam saluran makanan yang saya bulatkan itu dan lama kelamaan menjadi luka, menjadi jerawat-jerawat, menjadi ulcer dan menghakis dinding saluran makanan ataupun esophagus. Dan yang bahaya juga lama kelamaan kalau tidak mengambil ubat menjadi kronik, berpotensi besar menjadi kanser ataupun barah esophagus di dalam tempat sistem pencernaan kita. Dan ini adalah perkara yang penting kita kena maklum kerana inflamasi yang saya boleh ulangi sekali lagi boleh berpotensi menjadi kanser ataupun barah di masa yang akan datang. Slide tak bergerak. Okey. Apakah penyebab penyakit gastrik dan juga GERD? Yang pertama, kalau makanan-makanan kita terutama di masa iftar, berbuka puasa, memakan makanan yang terlalu berminyak, berlemak, pedas, ya, makanan mengandungi asid yang banyak sebagai contohnya tomatoes, kafein, ya, mempunyai tindak balas yang agak besar kepada perut kita. Dan kepada mereka yang mengambil ubat tahan sakit yang berpanjangan seperti Ponston, seperti Difin dan boleh menghakis dinding perut kita. Jangkitan kuman bakteria dinamakan Helicobacter pylori di mana Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah menakrifkan kuman ini Helicobacter pylori adalah karsinogen, iaitu bakteria yang boleh menyebabkan pertukaran radang dalam perut kita menjadi kanser usus. So perlu kita eradicate ataupun membunuh kuman ini kalau ada. Merokok akan meningkatkan lagi rembesan asid
dalam perut kita, memakan makanan proses yang tidak sihat dalam tin juga akan menyebabkan rembesan asid akan lebih tinggi. Gaya hidup yang tidak aktif, kegemukan, obesiti, meminum air yang berkarbonat juga contribute kepada penyakit gastrik dan GERD. Dan stres, ya. Stres ini adalah normal physiological process yang mana apabila seseorang itu stres akan menyebabkan rembesan asid dalam perut itu semakin bertambah. Stres ini mungkin traffic jam, stres kepada puasa yang panjang selama 13 jam, stres kepada homework, stres kepada kerja-kerja dan sebagainya. Very subjektif, tapi adalah perlu it's very clear that stress ini menyebabkan rembesan asid itu lebih dikeluarkan dalam perut kita. Dan saya ulangi lagi, merokok, pengambilan ubat tahan sakit yang berpanjangan, diet yang tinggi lemak, asid dan terlalu pedas, dan mereka yang warga emas, ya, yang berumur 60 tahun ke atas mempunyai sejarah penyakit buah pinggang, contohnya jantung, kegemukan, ini adalah resiko-resiko menyebabkan penyakit gastrik ataupun GERD boleh datang pada bila-bila masa apabila perut seseorang itu kosong, ya. Apakah gejala penyakit gastrik dan GERD? Ini dalam bahasa Inggeris, mereka seseorang itu boleh muntah, boleh rasa pedih ulu hati, terbakar di bahagian tulang rusuk dan juga di bahagian perut mereka. Mereka hilang selera, kadang-kadang kes yang terlalu advance boleh menyebabkan seseorang itu muntah darah, dan juga pendarahan dalam perut boleh berlaku, menyebabkan seseorang itu bila pergi membuang air besar, warna najis itu warna hitam macam minyak tar, ya. Itulah tanda-tanda pendarahan berlaku dalam sistem penhadapan pencernaan di atas manusia. Dan ada lagi simptom-simptom ataupun gejala lain seperti kembung, seperti muntah. Ramai pesakit kita mengatakan angin, ya, dalam tubuh ada angin, dan rasa loya, serta rasa tidak selera makan, dan kadang-kadang berat badan mereka berubah tidak kerana proses inflamasi yang berterusan. Dan antara yang kebiasaannya dikomplain ataupun dibagi tahu kepada pesakit adalah heartburn ataupun merasa pedih hulu hati, sebu, ataupun merasa reflux ataupun regurgitasi daripada kandungan makanan asid dalam perut kembali kepada saluran makanan malam waktu kita tidur, dan batuk dan terbakar dan kembung menyebabkan mereka kena bangun tidur. Ini adalah proses ketidakhadaman berlaku terutama pada bulan puasa. Seterusnya, ada soalan untuk saya sediakan untuk tuan-tuan perempuan di rumah untuk menjawab. Penilaian ini sudah diuji macam mana simptom yang ada setiap hari dan macam mana kita boleh bantu tuan-tuan dan perempuan mengubati penyakit gastrik ataupun GERD. Ada beberapa soalan, saya mahu tuan tengok betul-betul dan bagi markah. Soalan yang pertama, sekerap mana anda berasa panas dan rusuk? Ya. Bagi kosong, kalau ada 1 kali sehari bagi 1 markah, kalau ada 2 kali dalam 2 hingga 3 hari bagi markah 2, dan kalau ada 3 kali 4 hingga 7 hari bagi markah 3. Itu soalan yang pertama, ya. Soalan yang kedua, sekerap mana anda merasakan isi perut anda, cecair ataupun makanan anda naik ke atas tekak ataupun mulut? Ini adalah proses kita panggil regurgitasi. Markah yang sama kalau tidak ada kosong, kalau ada 1, dan kalau ada 2 hingga 3 hari bagi 2, kalau ada 4 hingga 7 hari bagi 3 markah. Soalan yang seterusnya, sekerap mana anda merasakan sakit di bahagian tengah ataupun atas perut anda di bahagian tulang rusuk, ya. Kalau anda tidak ada, kosong markah 1, 2 dan 3 dan sebagainya. Soalan yang seterusnya, sekerap mana anda merasa loya ataupun mual? Ini tidak bolehlah kepada ibu-ibu yang mengandung, ya. Kepada mereka, adakah anda merasa nausea ataupun loya dan mual? Anda bagi markah. Kalau kosong tak ada, kalau 1 dalam masa 1 hari, kalau 2, 3 hari ada 2, dan 4, 7 hari bagi 3. Seterusnya, sekerap mana anda mengalami kesukaran untuk tidur,
kerana pedih hulu hati ataupun sakit pedih hulu hati dan rasa reflux. Kalau tiada, kosong. Kalau satu hari ada, bagi 1 markah. Kalau ada dalam 2 hingga 3 hari, 1 minggu, bagi 2 markah. Kalau ada 4 hingga 7 hari, bagi 3 markah. Dan soalan seterusnya yang kita selalu tanya dekat pesakit-pesakit di klinik adalah, sekerap mana anda mengambil ubatan tambahan untuk masalah pedih hulu hati ataupun regurgitasi selain daripada yang disyorkan oleh doktor anda? Bermaksud anda tuan-tuan pergi ke farmasi, beli satu ubat, dibagi kerana pedih hulu hati. Berapakah skornya dapat? Kalau tak ada, kosong. Kalau ada 1 hari, bagi 1 poin. Kalau 2 hingga 3 hari, 2 poin. Dan 4 hingga 7 hari, bagi 3 poin. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh jumlahkan permakahan, ada 6 soalan itu, dan kira jumlah berapakah skor tuan-tuan puan-puan ada apabila menjawab soalan yang simple ini. Apa maksudnya? Daripada kajian ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan mendapat skor 7 dan ke bawah, kebarangkalian anda semua mengidap GERD adalah terlalu rendah. Tetapi kalau skor ataupun markah tuan-tuan dan puan-puan sekalian 8 dan ke atas, tuan-tuan boleh mengidap GERD. Adakah ini GERD yang dinamakan inconvenient ataupun menyusahkan anda, ataupun disrupting, ataupun GERD ini mengganggu kehidupan anda? Jadi apabila 8 dekat atas, anda mestilah mendapat nasihat yang seterusnya. Ini adalah secara kasar kepada mereka di luar sana yang tidak berjumpa doktor tetapi boleh mengetahui sedikit sebanyak adakah anda, tuan-tuan dan puan-puan, mengidap penyakit GERD ataupun tidak. Gejala yang memerlukan perhatian segera yang perlu kepada kita berjumpa pesakit ini secara cepat, mereka yang muntah berpanjang-panjangan, ya, mengeluarkan najis warna hitam, senak perut berpanjangan, muntah berdarah, bermakna perdarahan berlaku di dalam usus ataupun perut kita, berat badan hilang yang berpanjangan, ya, ataupun pergi rutin buat blood test, sel darah merah kurang ataupun kita panggil anemia. Tiba-tiba berminggu-minggu selera makan kita kurang tanpa sebab, ya, kita loya dan sakit perut berpanjangan. Ini antara symptoms ataupun gejala yang memerlukan perhatian segera, yang mana kita memerlukan ujian yang selanjutnya yang akan saya terangkan sedikit nanti kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah gambar rajah yang menunjukkan tube atau flexible tube ataupun endoskopi untuk saya dan rakan-rakan memeriksa perut dan usus. Yang pendek sekali adalah kita untuk Google ataupun melihat saluran makanan, esophagus dan perut, apa berlaku dalam sana, adakah radang, adakah inflamasi ataupun adakah kanser. Dan usus kecil sepanjang 7 meter, kita melihat dengan tube dan kita boleh mendiagnoskan dan membuang kanser ataupun ketubuhan dan sebagainya. Dan kamera yang usus besar lebih kurang 1.2 meter untuk kita melihat di sistem pencernaan pedahaman di bahagian bawah. Ini adalah alat-alatan yang kita menggunakan sentiasa untuk mencari diagnosis atau penyakit supaya kita boleh mendiagnoskan penyakit GERD dalam contohnya pada hari ini. Penggunaan tube endoskopi ini seperti tuan-tuan boleh melihat itu macam mana kita boleh memasuki dalam mulut pesakit, kita bagi obat bius sedikit. Ini adalah prosedur yang ringkas 10 minit, tidak memerlukan tuan-tuan dan perempuan memasuki operating theatre. Ini berlaku di mana-mana pusat endoskopi termasuk di hospital kita ini, Hospital Chancellor Tuanku Mukhris. Ini prosedur mengambil 10 minit dan kita boleh melihat dan mendiagnoskan penyakit-penyakit yang saya katakan tadi. Dan apabila kita melihat dalam perut itu, tuan-tuan boleh melihat macam mana kamera itu dikeluarkan dan kita boleh melihat sendiri dinding perut kita, adakah luka-luka, adakah kanser, adakah inflamasi dan adakah juga penyakit GERD yang kita bincangkan sebentar tadi. Dan ini boleh kita teruskan dengan ubat-ubatan yang kita ada atau pakai di kala ini. Ini antara contoh gambar rajah inflamasi, radang, ulcer dan kanser perut yang kita boleh jumpa apabila kita memasuki endoskopi di dalam perut seseorang itu.
Seterusnya, apakah tips untuk tuan-tuan semua di rumah, makanan dan minuman yang kita boleh mengambil, terutama kepada mereka yang mengidap gastrik ataupun gastritis dan GERD di bulan Ramadan ini. Yang pertama, kalau boleh kita hindarkan memakan makanan yang tinggi lemak, bergoreng yang berasid. Berasid ni tuan-tuan boleh tengok ada banyak list dia, kafein, kopi, tomatoes, cherry, benda-benda yang masam, banyak asid. Dan juga kita elakkan makanan yang terlalu pedas ataupun minuman yang terlalu panas dan makanan proses supaya gastrik itu tidak bertambah teruk. Dan jangan terlalu gelojoh, terlalu berbuka puasa dengan makanan yang bertubi-tubi, sampai kenyang. Dan elakkan minum contohnya kopi yang pekat-pekat, kerana kafein itu adalah penyebab yang boleh menyebabkan iritasi di dalam dinding perut kita. Teh yang pekat juga mengandungi kafein dan minuman yang berbikarbonat. Elakkan juga memakan makanan yang boleh berpotensi besar menipiskan atau merosakkan dinding dalam perut kita. Cuka dan yang pedas-pedas, lada putih yang terlalu banyak rempah. Perut kita ini boleh menampung sekurang-kurangnya 2 hingga 4 liter air setiap waktu. Dan perut kita ini mempunyai lendir-lendir untuk menjaga integriti ataupun optimumkan dinding itu supaya tidak luka. Dan kita maklum di dalam ekosistem perut kita ini adalah keadaan berasid. Yang mana kalau kita belajar dulu, pH dalam perut kita ni antara 1 hingga 2. Very acidic environment. Jadi kalau kita memasuki makanan atau minuman yang banyak asidnya, bermakna kita meningkatkan keasidan dalam perut kita, menyebabkan penyakit gastrik dan GERD boleh bertambah teruk. Jadi makanlah makanan yang bergrill dan bakar, dan makanlah yang berpatutan. Kita selalu dengar quotation, we eat to live, bukannya we live to eat. Antara benda yang kita kena ingatkan. Dan kita tahu banyak hadis Rasulullah SAW yang mana kita isikan 1/3 perut kita dengan udara, 1/3 dengan makanan dan 1/3 dengan air. Jadi kita makan secara berhemah. Seterusnya, antara tips untuk kita makan dan minum kepada mereka yang mengidap penyakit gastrik dan GERD ini, janganlah menggunakan rokok itu berbuka puasa. Kita kena ingatkan, mengambil ubat-ubatan seperti biasa, ubat untuk kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Dan juga ubat-ubatan gastrik diambil semasa sahur ataupun semasa iftar, berbuka puasa. Jangan lupa ambil ubat itu. Dan elakkan memakan makanan yang terlalu bergula contohnya, dan makan secara bertahap, seperti mengambil buah kurma dahulu dan sedikit air dan solat maghrib, dan lepas itu memakan main meal dan solat tarawih. Dan jangan lupa juga meminum air yang sebanyaknya. Kalau di hari biasa sepatutnya kita minum 7 hingga 8 gelas. Pandai-pandai kita mencari masa di antara waktu berbuka dan sahur itu untuk meminum air putih sebanyak yang mungkin. Dan jangan lupa juga bersahur, kerana sahur bukan saja boleh mengelakkan GERD ataupun gastrik di siang hari, tapi dia jugalah sunnah yang mana kita dapat pahala juga masa kita bersahur dan untuk mengelakkan penyakit GERD dan gastrik kita. Antara perkara yang digalakkan semasa buka puasa yang saya ulang tadi, kita mengambil makanan sedikit bertahap, buah-buahan, sayuran, air kosong dan makanan yang tidak berasid dan tinggi sos proteinnya seperti telur, ikan, ayam ataupun karbohidrat, boleh dengan roti, dengan bihun dan sebagainya. So kita ada portion secukupnya untuk kesihatan kita. Dan seterusnya, perkara yang patut kita elakkan, kalau saya boleh urang di sini, adalah elakkan pengambilan makanan yang terlalu tinggi lemak, yang terlalu berminyak, bergoreng, Dan kepada tuan-tuan, puan-puan yang memasak sana, kalau boleh kita gunakan minyak masak tu tidak lebih daripada 2 kali. Kerana minyak masak itu berpotensi membuatkan kolesterol yang tinggi dan memberi masalah kepada kita di masa akan datang. Pengambilan karbohidrat ni seperti nasi putih, roti, mi goreng sebagainya kita boleh hadkan, dan kurangkan mengambil makan minuman yang bergas ataupun terlalu manis, untuk kita berbuka puasa. Dan seterusnya, ubat-ubatan. Apakah ubat-ubatan yang boleh digunakan apabila seseorang itu mengidap gastrik ataupun GERD? Yang pertama, tuan-tuan, saya yakin ramai di luar sana pergi ke farmasi mengambil antacid. Banyak jenis antacid untuk menetralkan asid dalam perut kita. Saya bagi tahu tadi,
environment dalam perut kita berasid. So antacid itu boleh menetralkan. Tetapi antacid ini tidak mempunyai tahap yang tinggi untuk mengurangkan keasidan dalam perut kita. Ubat seterusnya adalah perencat, kita panggil H2 receptor ataupun mengurangkan perbuatan asid dalam perut kita. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara ubat-ubatan yang berkesan yang boleh mengurangkan rembesan asid 70 hingga 80% dalam perut tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah dengan pengambilan ubat-ubatan yang dikenali sebagai perencat asid pump proton. Dia banyak kita panggil proton pump. Kenapa panggil proton? Allah bukan proton saga untuk mereka kata. Proton pump inhibitor ini berpotensi menyekat rembesan asid di perut kita dan memberi peluang untuk tisu-tisu di perut dan esophagus sembuh daripada inflamasi ataupun radang. Ubat ini berkesan. Contohnya dalam perencat asid pump proton ini dinamakan esomeprazole. Mengambil 1 kali sehari di masa puasa ini semasa kita bersahur contohnya. Antara ubat-ubatan yang paling berkesan mengurangkan rembesan asid di dalam perut kita. Adakah kelebihan berpuasa dari segi aspek penghadaman pencernaan? Yang pertama, kita kena ingat apabila kita berpuasa, perut kita kosong dalam 12-13 jam dan ini secara automatiknya merehatkan sistem pencernaan dan perhadaman tubuh seseorang itu. Hari-hari perut bekerja, 365 hari 1 tahun. Malam, siang bekerja. Pada bulan Ramadan inilah kita merehatkan sistem pencernaan perhadaman kita. Yang mana kita berpuasa bukan saja mendapat pahala, hopefully menjadi takwa, tetapi merehatkan sistem supaya di masa mendatang sistem pencernaan kita menjadi lebih optimum. Yang kedua, dia mengajar kita menjadi disiplin dalam pemilihan makanan-makanan minuman supaya yang memberi tenaga kepada kita. Dan seterusnya mengurangkan berat badan kita, diet kita yang seimbang dan semasa sahur juga dan juga senaman ringan yang kita buat setiap hari. Dan proses pencernaan dan penyerapan makanan ini boleh berlaku lebih berkesan kalau ada masa iaitu masa kita berpuasa ini perut kita kosong. Jadi dia akan menjadikan proses itu lebih berkesan dan membuang sisa-sisa perhadaman selepas kita berbuka dan selepas kita menyambut bulan Syawal dan seterusnya nanti. Dan secara kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk menangani penyakit gastrik, GERD, gastroesophageal reflux disease di bulan Ramadan ini ataupun bukannya di bulan Ramadan, kita mestilah mempunyai gaya hidup yang sihat, diet kita yang seimbang, pengambilan ubatan-ubatan untuk penyakit seperti darah tinggi, kolesterol, buah pinggang seperti biasa. Kita kena lagi lebih proaktif. Kita bukannya ke masa kata sakit saja kita buat check up, masa kita sihat pun. Ya. Dan kepada mereka yang telah ada skor tinggi tadi, percayalah anda semua mungkin telah mengidap GERD yang mungkin tidak tahu apakah tahap GERD-nya itu. Dan mendapatlah rawatan daripada doktor anda untuk rawatan susulan. Dan percayalah penyakit GERD dan gastrik ini boleh dirawat. Ya. Dan banyak ubat-ubatan seperti yang saya katakan tadi, ubat perencat asid boleh merawat penyakit bukan saja GERD tapi gastrik secara efektif untuk mengurangkan rembesan asid sebanyak 70 hingga 80% dalam perut seseorang itu. Dan of course, perbanyakkanlah amal ibadat di bulan yang mulia ini dan kita berhemah apabila kita pergi di bazar Ramadan, bukan beli semua benda, kita beli setakat yang kita boleh mampu dan jangan berlebih-lebihan minuman ataupun makanan yang kita ada. Dan saya sudahi dengan tayangan video dan ini adalah antara kepada mereka yang boleh scan dapatkan QR code untuk melihat lagi apakah simptom-simptom, tanda-tanda gejala seseorang itu mendapat GERD dan tuan-tuan boleh scan dan juga soalan-soalan yang saya sebutkan tadi iaitu apa itu GERD, adakah anda mempunyai GERD dan antara dua simptom ataupun gejala yang kebiasaannya dikomplain oleh pesakit adalah yang pertama pedih hulu hati, yang kedua reflux acid ataupun regurgitasasi yang mana kandungan makanan asid mengalir daripada perut kepada saluran makanan menyebabkan seorang itu mendapat sakit dada, terbakar dalam hati. Kadang-kadang dia boleh ingat inilah sakit jantung.
dan mereka pergi untuk mendapat rawatan kepada sakit jantung, rupa-rupanya adalah penyakit GERD. Dan kita mainkan sedikit video untuk tuan-tuan perempuan melihat dalam awareness ini. Saya rehat sekejap ni. Ni masuk dulu. Okey, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada syarikat AstraZeneca yang telah menaja program webinar memasyarakatkan kesihatan rakyat, kombinasi Timbalan Dekan yang hebat, Timbalan Dekan Fakulti Perubatan, Prof. Marina dan Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Islam. Macam mana kita memasyarakatkan kesihatan rakyat. Saya jemput moderator, Datuk Moderator. Alhamdulillah, itu dia. Saya tengok satu perbincangan yang menarik. Saya tengok sekarang di FB saya dan juga FB Fakulti Perubatan sudah ada 1,200 orang. Menarik sebab perbincangan selalu doktor-doktor ni kalau dia bagi penerangan kadang-kadang terlalu tinggi sangat. Bahasa dia tu high kelas. Makam tinggi. Jadi kadang-kadang keluar bahasa Inggeris banyak sangat, makcik tak faham. Okay. Jadi bila doktor jelaskan apa itu gastrik, macam mana nak ubati, macam mana kita nak bersahur, itu menarik Prof. Ya. Jadi sebenarnya kita akan buka soalan dan tuan-tuan dan puan, dekat Facebook ni saya tu tengok ada yang hantar okey nama gini kan. Okey, selain daripada tu you all boleh hantar soalan. Jangan letak nama korang. Aku tak nak baca nama korang ni. Aku nak baca soalan. Apa soalan? Sekarang ni lah tanya. Nanti kan kat masjid kau tanya ustaz, saya sakit perut makan madu okey ke tak? Jangan. Ni tanya doktor. Doktor yang tahu. Dia yang boleh masukkan semua wire-wire tu ke hidung ke bawah, semua dia. Kalau saya masuk, habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. So, tolong share dan tolong bagi star. Kita berehat seketika. Lepas ni saya akan baca soalan-soalan yang ada di dalam Facebook saya, Facebook Perubatan dan Facebook orang-orang lain juga. Okey, all the best. Jumpa selepas ni.